Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah hari ini 6 Ramadan, kita akan sambung lagi program satu hari, satu juzuk, satu ibrah. 6 Ramadan sangat sinonim lah dengan juzuk 6. Yang mana juzuk 6 ini sebahagian kecilnya berada di dalam surah An-Nisa dan sebahagian besarnya adalah surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ini ada sebanyak 120 ayat dan merupakan surah Madaniyah, yang mana di dalam surah Al-Ma'idah ini terdapat banyak perkara tentang hukum hakam. Banyak perkara tentang hukum hakam. Dan dalam kita membaca surah Al-Ma'idah ini, kita sedar ataupun tidak, kita berjumpa dengan satu kisah yang sangat popular, yang daripada kecil kita baca, iaitu kisah dua orang anak Nabi Adam. Kisah dua orang anak Nabi Adam ini hanya sikit saja diceritakan dalam surah Al-Ma'idah ini, pada ayat yang ke-27 hingga ayat 31, iaitu hanya 5 ayat sahaja. Jadi kita dah tahu kisah ni, kita dah dengar lama dah kisah ni. Jadi hari ini kita akan lihat sebenarnya apakah hakikat daripada kisah dua orang anak Nabi Adam ini, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan ayat yang ke-27 daripada surah Al-Ma'idah, iaitu watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Watlu alaihim, dan bacakanlah wahai Muhammad, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka, alaihim, naba'a bani Adam bil haqq. Mereka kisah mengenai dua orang anak Nabi Adam yang berlaku dengan sebenarnya. Yakni memang cerita ini cerita yang benar-benar berlaku. Cerita yang benar-benar berlaku. Watlu alaihim, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang ada hasad pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Islam sendiri. Setelah mana sebelum ini surah Al-Ma'idah ataupun ayat sebelum ini disuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada mereka ataupun untuk memperingatkan kepada Bani Israel ataupun kepada orang Yahudi ini tentang nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kemudian ada lagi diceritakan kisah Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam pada ayat 20 hingga 26, iaitu ayat sebelum daripada kisah anak-anak Nabi Adam ini. Selepas itu, sebelum itu juga ada lagi satu ayat, iaitu ayat tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mana Bani Israel ini dah lama menunggu seorang nabi. Ayat yang ke-19, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu rasul kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang menerangkan kepada kamu tentang syariat Islam ketika terputusnya kedatangan rasul-rasul yang diutus. Ala fatratin minar rusul. Ala fatratin minar rusul ini, ala fatrah dikatakan adalah tempoh di antara kewafatan Nabi, tempoh di antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu lebih daripada 500 tahun ataupun ada yang berpendapat 569 tahun. Ketika ketika fatrah ini yang mana telah berlaku pelbagai kemungkaran di bumi dan dikatakan telah
kemungkaran itu telah memuncak, terlalu, orang kata terlalu teruklah. Jadi Bani Israel ini ataupun ahli kitab ini menunggu-nunggu di manakah Nabi yang dijanjikan itu. Nabi yang dijanjikan itu. Kita sambung ayat tadi. An taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Supaya kamu tidak berdalih ataupun berhujah di hari kiamat nanti. Yang ini orang Yahudi tadi tidak berhujah. Tidak datang kepada kami seorang pembawa berita gembira dan juga pemberi amaran. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Kerana telah datang kepada kamu pembawa berita gembira dan juga pemberi amaran, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Allah Maha berkuasa memilih nabi bukan daripada kalangan Bani Israel alaihi salam. Namun begitu, nabi yang ditunggu-tunggu ini rupanya bukan daripada kalangan Bani Israel. Jadi oleh kerana hasad dengki Bani Israel ini, mereka tidak mahu mengakui nubuat ataupun mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memilih untuk kekal kafir. Jadi cerita anak-anak Nabi Adam ini Allah suruh Rasulullah baca kepada mereka. Kerana apa? Kerana kisah dua orang anak Nabi Adam ini juga tentang bahayanya hasad dan dengki. Nak cerita maksudnya nak memperingatkan kepada mereka tentang hasad ataupun dengki. Juga nak memperingatkan kepada kita semua. Cerita ini adalah bilhaq, iaitu cerita yang benar. Cerita-cerita dalam Al-Quran merupakan cerita yang benar-benar berlaku. Ibnai Adam, iaitu dua orang anak Nabi Adam. Di dalam Al-Quran tidak menyebut nama dua orang anak Nabi Adam ini. Tetapi ada yang menyebutkan bahawa namanya yang sangat kita dah daripada kecil lagi tahu, iaitu Habil dan juga Qabil. Jadi ini tidak kisah sebenarnya. Nama ni tidak kisah sebenarnya. Kerana dalam Al-Quran ada banyak nama yang didiamkan. Kerana nama yang didiamkan, sebagai contohnya qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allah. Okay. Imra'atul Aziz ataupun Imra'atul Fir'aun, ataupun ada juga dalam kisah Nabi Musa juga waja'a rajulun yas'a min aqsal Madinah. Okay. Kerana apa? Kerana anak-anak Nabi Adam, Imra'atul Aziz, seorang lelaki, dua orang lelaki ini dia memang sudah tiada. Tetapi ibrah dia ataupun kita kata sifat-sifat ini adalah diwarisi pada manusia lain. Jadi cerita-cerita mereka ini bukan sekadar cerita pada waktu tu, tetapi untuk kita ambil pengajaran. Dan barangkali kalimah Ibnai Adam ini untuk mengingatkan kita sebenarnya pergaduhan ataupun permusuhan ataupun apa-apalah perselisihan sebagainya ini juga boleh berlaku kepada kita. Mungkin kita ini yang akan bergaduh kerana seorang perempuan, kerana seorang lelaki, ataupun kerana apa-apa sahaja. Tapi dalam kisah Nabi Adam ini, dalam Al-Quran tidak, kisah anak-anak Nabi Adam ini dalam Al-Quran tidak diceritakanlah sebenarnya mereka ini bergaduh tentang apa. Tetapi yang kita tahu itu adalah sebahagian mufassir yang menceritakan bergaduh kerana perempuan dan sebagainya lah. Okey. Jadi kita tengok lanjutan ayat ini, apakah sebenarnya yang berlaku di antara anak-anak Nabi Adam ini. Iz qarraba qurbanan, ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban. Di dalam Al-Quran juga tidak menyebut mereka diminta korban apa, diminta mengorbankan apa dan bagaimana korban mereka tidak diterima. Apa yang penting kita tengok sebenarnya apa yang kisah ini nak bawa kepada kita. Fatuqbila min ahadihima, lalu diterima korban salah seorang daripadanya, iaitu kalau yang kita tahu tu ia adalah Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima korban dari yang lain. Sepatutnya yang tidak diterima korban ini sebab apa? Sebab yang menerima korban ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya yang tidak diterima korban ini dia bermuhasabah diri sebenarnya. Kenapa korban aku tidak diterima?
Sepatutnya begitulah. Tapi lain pula yang terjadi. Korban yang tidak diterima itu menyebabkan rasa ketidakpuas hati dia tu semakin membuak-buak pada saudaranya. Sehingga dia berkata kepada saudaranya, ataupun kita kata bertekad dan berkata kepada saudaranya, qala la aqtulannak. Sesungguhnya aku akan membunuhmu. Tidak puas hati dia itu telah membawa kepada dia mahu, kita kata, aku benci sangatmu contohnya. Aku benci sangat engkau sehingga aku tak mau tengok dah kalau boleh mukamu ni. Jadi seakan-akan begitulah. Jadi dia fikir apa yang dia boleh buat adalah dengan membunuh. Tapi kita lihat apa saudara dia jawab. Saudara yang diterima korban ini jawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sesungguhnya Allah menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Kata-kata daripada Habil ini, senang kita bagi nama kan. Habil ini adalah seakan-akan memujuk saudara dia. Saudara, jangan marah-marah kat aku. Jangan marah-marah kat aku. Periksa dulu salahmu ni apa. Kenapa korban yang engkau persembahkan itu Allah tidak terima? Mungkin korban yang engkau persembahkan itu tidak ikhlas. Jadi baiki dulu salahmu saudara. Ataupun ikhlaskan dulu niatmu. Lihat bagaimana saudara yang diterima korban ini, dia tetap tenang walaupun diugut bunuh. Dan tengok, dia bukan sahaja tenang, bahkan dia cuba untuk menenangkan saudara dia yang marah tadi, yang tengah kita kata nafsu amarah dia itu dah membuak-buak ni. Jadi dia sambung lagi, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Demi sesungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan sekali-kali menghulurkan tanganku untuk membunuhmu. Apa yang saudara dia ni nak khabar? Saudara dia nak khabar perkara yang jahat, perkara yang buruk dan berbahaya itu tidak akan sekali-kali aku sambut dengan kejahatan juga. Mu benci dekat aku, tapi aku sayang dekatmu. Aku sebenarnya tidak ada sebarang niat jahat pun kepadamu dan aku tidak akan membunuhmu. Kenapa saudara ini tidak bertindak agresif walaupun diugut untuk dibunuh? Kerana inni akhafullah Rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Hebatnya jiwa yang ada pada anak Adam yang diterima korbannya ini. Aku takut pada Allah, aku takut pada Allah, Allah Tuhan sekalian alam. Mungkin barangkalilah kenapa saudara ini menambah bukan sahaja ini akhafullah, tapi disebut juga Rabbal alamin sebagai nak memujuk Allah Tuhan sekalian alam. Allah Tuhan yang menciptakan aku dan Allah yang menciptakan engkau. Sebab apa? Sebab saudara ini, Habil ini dia nak memujuk lagi saudara dia ni. Supaya dia menimbang tara balik perbuatan yang dia nak tadi. Yang dia nak buat ni, yang bertekad tadi untuk membunuh tadi. Okay. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosa sendiri. Maka dengan itu jadilah engkau dari ahli neraka. Wa zalika jazaa'uz zalimin. Demikian itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Apa nasihat? Maksudnya nasihat saudara dia kepada saudara yang sedang yang bersungguh-sungguh mahu membunuh dia. Ingatlah, kalau engkau ni bunuh aku, engkau akan bawa dosa membunuh aku dan dosa-dosa lampau. Jadi dia kata, sabar, jangan bunuh, jangan macam gitulah. Kata, hendak memujuk saudaranya. Kita tengok ayat seterusnya, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Maka nafsu jahat yang ada pada saudara yang tidak diterima korbannya itu Qabil, mendorongnya sehingga ia tergamak faqatalah, membunuh saudaranya. Kata-kata saudara dia yang diterima korban tadi, Habil tadi, dia tidak peduli. Kata-kata pujukan, kata-kata supaya kembali, bertakwa, kata-kata aku ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dipedulikan langsung. Sebab apa? Sebab dalam diri dia telah membuat-buat dan dia
mengikut nafsu dia, nafsu yang membuat-buat itu, sehingga akhirnya dia pun tetap juga membunuh saudaranya tadi. Fa'asbaha minal khasirin, menjadilah dia daripada kalangan orang-orang yang rugi. Dia rugi apa sebenarnya? Dia rugi apa? Qabil ini rugi apa? Yang pertama, dia rugi diri sendiri dia. Dia telah mengumbankan diri dia ke dalam kebinasaan. Yang kedua, dia rugi. Dia kehilangan saudaranya sendiri. Iaitu kita tidak tahu kan, saudara kan, macam adik-beradik kan. Walaupun yang ini kita bergaduh, tapi kita tidak tahu akan datang adik-beradik kita juga yang akan tolong kita. Jadi dalam hal ini, dalam kisah ini, dia telah rugi sebab dia dah hilang dah saudara dia sendiri. Saudara sebagai penolong dia, sebagai teman dia, dah hilang dah. Okay. Seterusnya dia rugi apa? Dia rugi dunia dia. Dia rugi dunia dia kerana apa? Kerana seorang pembunuh tidak dapat menikmati ketenangan hidup. Seorang pembunuh, puas hati ke dia setelah membunuh? Sudah pasti. Memanglah dia puas hati dah. Dah puas hati dah bunuh ni. Tapi sebab bila dah dia jadi tidak, tidak tenanglah, tidak runsing. Seterusnya dia rugi akhirat dia. Iaitu membawa beban dosa membunuh dan juga dosa sebelumnya. Quran juga tidak mencatatkan kepada kita bahawa Qabil ini adakah dia bertaubat ataupun tidak. Wallahualam. Okay. Jadi puas hati ke dia setelah bunuh? Tidak sebenarnya. Sebab apa? Orang yang dia benci tu memang dah mati. Tetapi dia jadi bingung, jadi keresahan. Macam kita kata tadi, dia rugi dunia dia sebab tidak dapat menikmati ketenangan hidup dah. Jadi sekarang dia telah, bila dah tengok, kita kata tengok mayat saudara dia tu, jadi dia jadi resah macam mana nak buat dengan mayat itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan burung gagak dalam ayat yang ke-31, iaitu ayat yang terakhir. Fab'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardh. Dan Allah SWT mengutus ghurab, iaitu burung gagak untuk mengorek-ngorek di tanah. Liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhih. Diperlihatkan kepada dia bagaimana cara menimbus mayat saudara dia tadi. Okey. Kat sini sebenarnya Allah menunjukkan kelemahan diri dia. Tadi engkau tunjuk action sangat, engkau bunuh saudara engkau. Sekarang ni engkau lemah. Engkau lemah sebab apa? Sebab engkau tak tahu nak tanam mayat tu macam mana. Jadi engkau belajar dengan burung gagak. Burung gagak ni adalah tidak berakal. Engkau belajarlah dengan burung gagak ni. Qala ya waylata a'ajjaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwariya sawata akhi. Qabil pun berkata, wahai celakanya aku. Alangkah lemah, dia nampak dah diri dia lemah. Alangkah lemah serta bodohnya aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini supaya aku dapat menimbus mayat saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, menjadilah dia orang yang menyesal. Orang yang menyesal kat sini bukanlah dia bertaubat, tetapi dia menyesal sebab kepenatan kerana perbuatan dia sendirilah. Dia menyesal dengan sebab tu. Okey. Jadi sebenarnya apakah hakikat di sebalik kisah dua orang anak Nabi Adam ini? Yang pertama adalah hasad dan dengki merupakan penyakit yang merosakkan jiwa manusia. Rosak keluarga, rosak negara, rosak organisasi. Kerana apa? Kerana hasad dengki. Bani Israel hasad ataupun dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak nabi yang dijanjikan daripada kalangan mereka? Seperti mana yang kita terang tadi sebelum ni. Sehingga mereka pun sanggup je. Kerana dengki itu mereka sanggup kekal kufur. Dan anak-anak Nabi Adam ini pula, dua orang anak Nabi Adam ini pula sanggup membunuh. Itu salah seorangnya membunuh saudaranya. Semoga kita ni terhindarlah daripada penyakit hasad ni. Sekarang ni pun bukan sahaja membunuh secara fizikal, tetapi membunuh karakter dan sebagainya lah. Dan hasad juga seperti Bani Israel tadi, dia sanggup memilih untuk kufur.
Jadi yang kedua, apakah hakikatnya? Yang kedua, hakikat permusuhan yang berlaku di muka bumi ini. Hakikat permusuhan yang berlaku di muka bumi ini. Iaitu permusuhan yang berlaku di muka bumi ini akan terjadi sehingga kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika memerintahkan kepada Adam, Hawa dan juga Iblis untuk turun ke bumi. Allah Taala firman, Allah Taala berkata kepada mereka, qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu semuanya dengan keadaan sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Iaitu sebahagian daripada kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Iaitu apa maksudnya di sini? Yang pertama, permusuhan boleh terjadi di antara Adam dan Hawa. Tapi yakni maksudnya sesama manusia. Sesama manusia. Permusuhan juga boleh terjadi antara Adam atau Hawa dan juga syaitan. Yakni satu di pihak benar, satu lagi di pihak yang batil. Dan sampai bila permusuhan ini akan berlaku, hakikatnya sampai kiamat lah. Daripada zaman anak-anak Nabi Adam itu sehinggalah kepada hari kiamat, memang dunia ini tidak akan sunyi daripada berlakunya permusuhan, perselisihan dan sebagainya. Jadi kita diberi pilihan untuk menjadi seperti anak Nabi Adam yang diterima korbannya tadi. Yang seterusnya, yang terakhir, hakikatnya adalah hakikat manusia yang ada di bumi ini, iaitu ada dua kategori ataupun dua golongan. Jadi manusia yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, soleh dan beriman, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi adalah manusia yang jahat ataupun kita kufur, iaitu zalim. Zalim suka menindas mereka yang lemah, jauh daripada petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut jejak langkah syaitan. Jadi kita pilih, kita nak mahu menjadi manusia yang mana, kerana hanya ada dua golongan manusia sahaja. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Kisah yang pendek ini, moga-moga ada manfaatnya dan semoga kita semua mendapat keberkatan Ramadan. InsyaAllah keberkatan Ramadan. Sekarang kita baru sahaja berada di 6 Ramadan. Semoga kita berjayalah mengejar segala-gala fadilat dan juga keberkatan Ramadan ini. Dan juga jangan lupalah insyaAllah program satu hari satu juzuk satu ibrah ini akan ada sampai 30 Ramadan. Dan esok pun kita bertemu dengan Ustazah Syamimi pada pukul 10 pagi juga, insyaAllah. Terima kasih. Saya minta maaf apa yang kurang daripada pihak saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.